Kita pergi kepada tajuk kita yang paling utama, iaitu bagaimana ingin menjalani gaya hidup yang sihat dengan bijak dan juga jimat. Okey, ramai orang nak menjalani hidup sihat tapi ada masalah, tak mampu nak beli sayur-sayuran, tak mampu nak beli buah-buahan, kerana nak sihat kena makan banyak buah. Tapi buah-buahan sekarang ni kalau yang macam apple, buah-buahan yang tidak tinggi kandungan glukosanya tu, mana buah-buahan tu memang mahal lah, macam jambu batu semua tu. Jadi kita akan kongsikan pengalaman saya sendiri, cara saya menjalani hidup sihat dengan bijak dan cermat. Pertama, sebelum kita pergi lebih lanjut, soalan yang perlu dijawab, kenapa kita perlu sihat? Kenapa kita perlu sihat? Okey, bagi saya, kesihatan adalah nikmat ataupun harta yang paling berharga dalam hidup saya. Melangkaui wang, melangkaui kenderaan, melangkaui harta benda semua. Sihatlah paling utama. Kalau kita sakit, tak guna skepeng pun wang yang banyak. Kalau kita sakit, tak guna skepeng pun makanan yang banyak, kerana kita tak boleh makan. Kalau kita sakit, tak guna pun kita nak pergi nak melancong, kerana kita memang tak mampu untuk pergi melancong, kerana meleret duduk selepek di atas katil. Jadi sihatlah nikmat ataupun harta yang paling berharga. Itu bagi saya lah. Kalau bagi anda, saya tak tahulah macam mana. Saya harap pandangan saya ini samalah dengan anda. Kerana apa? Memang cuba kita fikir balik, apa guna harta yang banyak kalau kita tak mampu nak gunakan harta tu untuk pergi melancong, tak mampu untuk gunakan harta tu untuk tak mampu naik kenderaan pun, kerana kena gaut lah, kaki tak boleh nak tekan minyak, nak kereta sport tak boleh nak tunduk, kereta rendah. Jadi jagalah kesihatan anda. Jadi saya cuba kongsikan tips untuk hidup sihat dengan cara bijak dan juga jimat. Okey, dari mana datangnya kesihatan? Tukar balik soalan. Dari mana puncanya penyakit? Okey, hadis baginda Nabi SAW mengatakan bahawa punca segala penyakit berasal daripada perut. Kerana perutlah dari apa yang kita makan itulah akan menjadi darah daging kita. Mana kesihatan kita bergantung kepada perut. Kalau apa yang masuk dalam perut kita itu baik, maka output yang keluar adalah baik. Kalau apa yang masuk ke perut kita tu tidak suci, tidak suci, haram ke, tidak bersih ke, tidak sihat ke, maka output kita juga tidak sihat lah. Apa yang masuk tu akan diterjemahkan dengan apa yang keluar. Jadi kebanyakannya, saya tak kata semua, kebanyakannya golongan yang mempunyai banyak masalah kesihatan adalah mereka yang obesity. Okey, maafkan saya kepada mereka yang mempunyai berat badan yang tinggi, kerana saya cakap berdasarkan fakta. Kita tak dapat nafikan. Hadis Nabi sendiri mengatakan bahawa sakit itu bermula daripada perut. Memang kajian mengatakan bermula penyakit daripada obesity. Maksudnya daripada obesity lah datang kencing manis, datang sakit lutut, datang darah tinggi dan sebagainya lah. Okey. Jadi saya kongsikan cara saya mengurus kesihatan saya. Nasib anak tengah kelas ni. Okey, tinggalkan komen yang paling menarik, Cik Su. Kita akan menilai komen yang paling menarik untuk kita bagi giveaway. Okey, cara saya menguruskan kesihatan. Cara saya tak ceritakan cara orang, saya bercerita tentang pengalaman saya sendiri. Saya buat satu jadual. Jadual macam ni, tak nampak kot. Okey, saya akan ceritakan jadual ni kalau tak nampak, sebab kita reflect ni, dia nampak tulisan terbalik lah. Okey, satu, saya bagi jadual ni kepada 4 kolom. Kolom pertama yang di atas tadi ni saya tulis kehendak apa yang saya nak untuk mengurus kesihatan saya. Lepas tu masalah, apa masalah kesihatan saya. Okey, seterusnya kolom seterusnya punca ataupun tanda yang menunjukkan yang saya ni bermasalah dalam kesihatan. Ada masalah kesihatan. Apa tandanya? Sebelum pergi kepada penyakit, kita nak tahu apa dulu tandanya. Kita nak selesaikan tanda tu. Okey, seterusnya kita pergi come out dengan penyelesaian lah. Lepas tu kita akan pergi kepada vitamin yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk menghindarkan tanda tersebut. Okey, pertama, kehendak saya ingin sihat keseluruhan. Sihat seluruh badan. Maknanya secara menyeluruh lah. Termasuklah imunisasi ke, termasuklah apa saja fungsi organ dalaman saya, kulit ke, usus ke, organ dalaman ke, kesihatan untuk menjalani aktiviti harian ke. Okey, semua sekali secara keseluruhan. Untuk keseluruhan ni saya tak ada punca atau tanda.
penyelesaian kita akan pergi pada vitamin yang sesuai untuk keseluruhan, kesihatan secara keseluruhan. Di sini saya amalkan Vivix lah. Vivix kerana ia mengandungi ekstrak polifenol yang berfungsi untuk memelihara, memulihkan sel pada peringkat DNA lagi. Maknanya dia secara keseluruhan dia memberi manfaat kepada kulit, daripada sel kulit, sel darah, apa lagi, semualah, semua yang berkenaan dengan sistem dalam badan kita. Lepas tu vitamin C. Vitamin C memang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Kerana vitamin C lah yang bertugas untuk meningkatkan kemampuan untuk menyerap nutrien dalam badan kita. Vitamin C lah yang berfungsi untuk meningkatkan imunisasi badan kita, untuk menghalang jangkitan penyakit. Sebenarnya banyak lagi vitamin C, baik untuk kulit, baik untuk yang ada masalah jerawat lah. Okey, ni secara keseluruhan lah, secara keseluruhan. Okey, saya pergi masalah saya yang utama, yang sering berlaku kat atas saya pada setiap pagi sebelum ni. Dan dia masih berlaku kalau saya tidak mengatasinya. Okey, masalahnya adalah berair hidung. Masalah berair hidung bila waktu pagi, bangun subuh, bila kita mandi ke, ambil wuduk ke, bukan subuh saja, waktu pagi kita bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4. Memang kalau muka kita bila kena air, tak tahu sebab apa dia jadi beringus, berair meleleh gitu. Jadi sangat tak selesa lah kalau kita yang selalu bertugas untuk interact dengan orang. Mana kalau berair hidung, zaman sekarang ni, zaman COVID ni memang susah nak jumpa orang. Walaupun kita bukan COVID, tapi bila ada selsema kita rasa tak sedap. Selsema, okey. Okey, kita pergi pada tanda ataupun punca berlakunya selsema. Iaitu ia bermula daripada alergi. Alergi terhadap debu-debu, alergi terhadap bau. Hidung kita sensitif. Daripada alergi tu yang membuatkan berlakunya radang di dalam tekak kita. Perasan tak? Kalau kita selsema, kita akan rasa pedih, panas atau ada benda yang menyucuk dalam kerongkong kita ni. Kadang-kadang nak minum air pun tak jadi apa. Dia rasa perih sangat, rasa pedih tak memasal. Pernah kan berlaku macam tu kan? Itulah tanda berlakunya radang di dalam permukaan kulit di dalam kerongkong kita. Okey, penyelesaiannya kita mesti mengatasi radang tersebut dengan cara mengambil suplemen yang anti radang. Dan untuk alergi perlu menyelesaikannya dengan mengambil antioksida. Okey, sekarang kita tengok. Ini secara bijak dan cermat kan kita tengok. Tadi kita dah ambil vitamin C untuk imunisasi. Untuk anti radang, vitamin C juga berfungsi untuk anti radang. Maknanya, atas satu vitamin C tu, dia telah berjaya menunaikan kehendak kita, iaitu mengatasi masalah berair hidung, satu. Dan juga untuk imunisasi dan juga kesihatan kita secara menyeluruh atas satu vitamin C. Okey, untuk antioksida kita perlu ambil ekstrak alfalfa. Okey, alfalfa memang sangat sesuai lah untuk mengatasi masalah radang dan juga alergi ni. Okey, kita tengok dulu situ. Kita pergi ke masalah atau kehendak saya yang seterusnya, iaitu gastrik. Okey, ni memang dah lama berlaku kat atas saya. Sekarang alhamdulillah tak berlaku lagi, tapi saya tak tahu lepas ni akan berlaku lagi ke tak tahu. Wallahu alam, itu semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan kongsikan apa punca ataupun tanda datangnya gastrik. Okey, ni pengalaman saya tak cerita pengalaman orang lain, saya cerita pengalaman saya sendiri. Saya ambil tahu bahawa gastrik ini awal-awalnya berpunca daripada kembung perut. Perut kita bermasalah, sensitif, makan sesuatu yang terlalu masam ke, ataupun makan sesuatu yang terlewat sikit makan ke, perut kita akan menghasilkan jus gastrik, dia panggil jus gastrik. Okey, jus gastrik itu bila terlampau banyak, ia akan menyebabkan perut kita menjadi kembung. Daripada kembung tu datanglah pedih ulu hati. Okey, daripada kembung datang pedih ulu hati. Apa punca pedih ulu hati tu? Ini kerana telah berlaku radang di dalam perut kita. Lapisan perut kita ataupun usus kita tu telah berlaku radang. Maknanya pedas tu macam asid tu dia mengakis sel kulit kita di dalam usus dan juga perut tu. Okey, kalau dibiarkan berterusan, ia akan menyebabkan gastrik lah. Oh, dah kena gastrik kok. Tak ada obat gelepar hospital maknanya cocok obat tahan sakit, pantoprazole. Lagi biasa saya selalu buat stok kat rumah ni double action Gaviscon. Memang ada satu botol yang selalu saya pakai dulu. Maknanya datang je gastrik, itulah saya akan telang, tak ada obat lain dah. Tapi tu cara tak bijak. Sekarang kita pergi cara yang lebih bijak. Gaviscon satu botol tu berapa puluh ringgit ya? Mahal juga tu sekali minum. Okey, berlakunya radang dalam perut. Sekarang ni kita nak selesaikan
masalah gastrik itu sebelum berlakunya gastrik. Kita nak selesaikan dia sebelum ia menjadi gastrik. Pada waktu kembung kita perlu catch up lah. Sebelum ia jadi gastrik, sebab bila gastrik memang sakit yang tidak dapat dikatalah. Jadi sebelum dia jadi gastrik, kita selesaikan dulu tandanya ni. Tandanya kembung perut ni. Sebelum kembung perut, bila kita rasa je nak mula kembung perut tu, kita tahu, kita boleh rasa perut kita memulas ni, pedih ni. Mana kita dah tahu perut kita sekarang sedang kembung. Jadi caranya adalah kita perlu mengalas perut kita. Mengalas perut kita dengan makanan ataupun minuman yang mudah dicernakan. Yang tidak memerlukan banyak tenaga, yang tidak memaksa tubuh kita merembeskan jus gastrik yang lebih banyak untuk mencerna makanan tu. Okay, kalau kita salah makan, kita dah kembung perut, tiba-tiba kita salah makan. Makan ayam goreng lagi. Bila makan ayam goreng, perut kita susah nak mencernakan pejalnya ayam tu. Bila susah nak cernakan, dia akan keluar lagi banyak jus gastrik. Kita makan untuk melapisi perut kita yang lapar. Tapi bila kita makan sesuatu macam daging ke, yang kental, yang liat, maknanya perut kita tak boleh nak hancurkan. Apatah lagi kalau kita makan tidak kunyap secara lama. Maknanya makan-makan berawak telang. Dah kita lapar, nak cepat kenyang, maknanya kita telang. Tapi ia telah menyebabkan perut kita bekerja dengan lebih keras dan memaksa jus gastrik itu dirembeskan dengan lebih banyak. Maknanya kembung tu akan terjadi lebih kembung. Baru lepas cari suplemen. Okay, itulah pentingnya mencegah lebih baik dari mengobati. Mana betul lah caption Jabatan Kesihatan Malaysia. Okay, jadi cara yang paling baik untuk ni yang saya amalkan, ni yang saya buat, penyelesaian telah saya pengalaman saya sendiri, saya akan ambil ESP. ESP ni protein soya yang bentuk minuman yang memang tidak memerlukan tenaga untuk dicernakan. Kalau kita minum, dia terus masuk dalam tubuh kita. Dia tak perlu dicernakan sebab dia bentuk cecair. Okey, pengalaman saya minum ESP ni memang sangat berkesan. Dia boleh melegakan kembung perut. Okey, macam mana kita nak perut kita sudah selesa daripada kembung? Bila kita sendawa. Satu lagi, maaf cakap, kita kentut. Bila kita sendawa, kita buang angin, alhamdulillah kembung perut itu akan reda. Cubalah try. Minum ESP, insya-Allah kembung perut kita tu akan reda. Kebiasaannya kalau saya berasa lapar, saya tak akan makan terus. Hatta buah pun saya cuba tahan, saya akan minum ESP dulu. ESP ataupun susu kambing. Sebab susu kambing ni dia rendah ataupun tiada laktosa. Berbanding dengan susu lembu, dia ada laktosa. Bagi mereka yang ada masalah intolerance laktos gastrik tu, kembung perut tu akan lebih melarat lah. Biasa. Ni pernah berlaku pada saya juga ni. Kalau saya kena gastrik, wife saya bagi susu lembu kotak tu pada saya untuk melegakan gastrik itulah. Katanya mudah dicernakan. Lepas minum lagi makin menjadi-jadi, menggelupur. Kerana perut saya intoleran terhadap laktosa daripada susu lembu. Jadi mereka yang ada masalah gastrik, jangan sesekali minum susu lembu. Saya bukan nak jatuhkan mana-mana brand, tapi itulah hakikatnya. Okey, tadi kembung perut. Kita pergi punca gastrik yang seterusnya, iaitu pedih ulu hati. Pedih ulu hati ini berpunca daripada jus gastrik yang bersifat asid lah. Asid dia mengakis dalaman perut kita. Jadi kita perlu mengambil sesuatu yang bersifat alkali untuk kita menetralkan asid tersebut. Suplemen yang saya boleh isikan di sini, yang saya amalkan, terpulang pada anda. Kalau ada orang lain yang ada suplemen yang lain lebih baik, boleh tulis di bahagian komen, nanti kita boleh share bersama-sama. Saya tidak fokus mana-mana produk, saya semua nak share apa yang saya ambil. Okey, saya ambil alfalfa dan juga osteometrik. Alfalfa ni dia bersifat antioksidan dan bersifat alkali, sama juga dengan osteometrik. Osteometrik ni dia kalsium lah. Kalsium ni dia sangat bagus untuk, selain untuk untuk meredakan pedih ulu hati dan kembung, dia juga bagus untuk tulang kita lah. Di sini alfalfa. Alfalfa tadi kita dah sebut, alfalfa boleh meredakan alergi dan juga radang dalam tekak yang boleh mengatasi masalah selsema. Dan alfalfa yang kita ambil yang sama tu boleh meredakan, boleh membekalkan alkali dalam badan kita, yang boleh meredakan asid di dalam badan. Seterusnya, anti radang. Jadi radang dalam perut. Jadi kita untuk selesaikan masalah radang dalam perut tu, kita perlu selesaikannya dengan cara ambil sesuatu yang bersifat anti radang. Okey, anti radang tadi saya dah sebut tadi, ke atas sekali tadi tu, kesihatan secara keseluruhan dan juga imunisasi adalah vitamin C dan juga Vivix. Jadi benda ni interconnected. Maknanya kita ambil satu vitamin untuk
katakanlah untuk kesihatan keseluruhan, dia boleh menyelesaikan banyak masalah kita. Sebab tu ramai kita tak perasan, ramai orang anggap nak ambil Allah, nak penyakit ni nak ambil ini, bukan penyakit, masalah kesihatan ni nak ambil ini, masalah kesihatan ni nak ambil ini. Jadi kita fikir banyak benda nak kena ambil. Jadi kita fikir, oh ni harga gini dah, ni gini dah. Jadi kita akan rasa beban untuk kita beli suplemen. Padahal benda tu atas satu suplemen tu, ia boleh menyelesaikan banyak masalah kita kalau kita pandai. Kita pandai organize, pandai merancang apa masalah kita, apa yang kita nak. Okey, seterusnya kita dah biasa terkena gastrik. Perut kita boleh mengalami luka. Tanda nak tahu perut kita sudah luka, najis kita kadang-kadang berwarna merah ataupun berwarna hitam. Itu tanda perut kita ataupun usus kita telah luka lah. Jadi sebaiknya kalau berlaku macam ni, bolehlah rujuk pada doktor-doktor ataupun pakar perubatan lah. Dulu saya pernah hampir di jolok ni panggil apa? Angioskopi. Angioskopi. Saya hampir dibuat angioskopi, tapi sebelum saya pergi untuk buat treatment tu, wife saya cadangkan saya ambil zinc, kerana zinc ni boleh merawat luka. Okey, termasuklah luka yang berlaku di dalam perut kita. Okey, sebelum saya pergi treatment tu, buat appointment, memang dah ada jadual untuk angioskopi tu. Lepas saya pergi jumpa doktor pakar check kata tak perlu buat. Alhamdulillah. Sakit. Nak kena jolok dalam perut, dalam mulut tu. Alhamdulillah tak perlu buat tu, dan sampai sekarang saya masih lagi berlaku kembung perut tu, tapi saya atasi dengan apa yang saya sebutkan ni lah. Maknanya gastrik itu belum jadi gastrik, saya dah selesaikan masalah dia sebelum menjadi penyakit. Okay, kita selesaikan punca dan juga tanda. Perlu diingat bahawa suplemen yang kita makan ni bukan untuk merawat penyakit. Ia adalah untuk membantu kita mengelak terkena penyakit. Mungkin adalah setengahnya yang boleh membantu untuk merawat, tapi saya tak nak ceritakan yang merawat tu. Saya nak cerita membantu mengelakkan terkena penyakit. Mencegah lebih baik dari mengubati. Dah sakit nak duduk treatment hospital, kena bedah lagi, kalau buat pergi hospital swasta kena angioskopi berapa semua tu, nak masuk ward apa semua, berapa banyak nak kena bayar tu. Lebih baik kita invest duit kita di dalam makanan kesihatan berbanding kita invest bila kita dah sakit. Masa tu dah, maaf cakap, masa tu memang sangat menyedihkan lah. Okey, seterusnya saya nak pergi keinginan saya adalah untuk diet dan juga detox, untuk mengekalkan tubuh badan yang ideal lah, berat badan yang ideal. Okey, diet dan juga detox. Untuk diet ni, kita kena pastikan bahawa kita ni tidak berasa lapar. Okey, perlu diingat. Ini salah faham yang berlaku kat atas saya dululah. Sebab biasanya orang kata bila kena gastrik ini sebab perut kosong. Bila saya ada fahaman seperti itu, bila saja saya rasa tidak selesa, saya akan makan. Saya akan duduk saja akan makan. Sebab ada fahaman seperti itu yang saya percaya ketika dahulu. Jadi saya tak biarkan pun saya rasa pedih perut. Sebelum pedih perut saya makan biskut ke, makan roti ke. Sampailah berat saya mencecah 73 kilo. Masa tu kembang habis pipi aku ni, seluar pun banyak dah tak muat. Sampailah saya terkena gastrik yang paling teruk pada suatu ketika sebab pada bulan Ramadan, dan saya betul-betul menganalisis atau cuba fahami gastrik, kembung perut, masalah pedih hulu hati ni. Sampailah saya tahu bahawa gastrik itu bukan berlaku disebabkan kurang makan. Gastrik berlaku disebabkan salah cara kita makan, salah apa yang kita makan. Okey, sebab kita ingat bila kita makan boleh menghilangkan rasa lapar. Tak. Boleh menghilangkan sementara saja, tapi kesannya bila makan banyak perut jadi besarlah, beratlah. Jadi cara yang paling baik untuk mengatasi perut lapar tu, saya alas dengan ESP. Okey, dia memberi rasa kenyang lah. Biasanya kalau saya sarapan, saya akan ambil ESP terlebih dahulu. Maknanya setiap pagi ESP dulu dengan sedikit buah-buahan, ataupun kalau ada salad, saya makan salad. Dah kenyang dah. Cukup dah. Pedih perut pun tak berlaku. Sampai ke tengah hari saya boleh bertahan dengan ESP tu dan juga sedikit buah-buahan tu ataupun salad. Kadang-kadang je kalau orang ajak makan kat luar, saya cheat day, saya pergi makan lah.
Kalau papa, ayah orang mari jemput, mari ajak makan, terpaksa lah ikut. Ra'i kata ra'i orang. Jadi itulah. Jadi kita ambil ESP untuk mengelakkan rasa lapar. Jadi saya tak langsung, fungsi diet itu telah berlaku di situ. Yang mana kita telah berjaya untuk kurangkan makanan kita pada waktu pagi. Maknanya kita makan tengah hari je, mungkin makan petang je. Mungkin je kata. Okey, seterusnya detox. Diet dan detox kan. Kehendak saya, detox adalah kita perlukan sesuatu yang bentuk antioksidan. Antioksidan ni sekali lagi, tadi dah sebut antioksidan kan. Tadi kita sebut antioksidan datang daripada alfalfa dan juga Vivix. Nampak tak relationnya tu? Atas satu suplemen yang kita ambil, kita boleh selesaikan banyak masalah kesihatan kita dan memberi bonus lagi dalam bentuk diet dan juga detox. Okey, satu lagi detox, penyelesaiannya, cara yang saya buat adalah cara dengan memperbaiki proses membuang. Proses perkumuhan ke? Melalui peluh, melalui najis. Okey, caranya adalah dengan mengambil osteometrik. Tadi dah sebut dah, osteometrik untuk tulang, untuk apa ni? Untuk akali. Osteometrik juga membantu untuk kita membuang dengan lebih baik lah. Kerana osteometrik ini dia meningkatkan pergerakan peristalsis di dalam usus kita. Bila peristalsis tu meningkat, perjalanan najis tu menjadi lebih lancar. Okey, saya senarkan tu. Vivix, vitamin C, alfalfa, ESP, zinc dan osteometrik. Tu je boleh selesaikan masalah kehendak ingin sihat secara menyeluruh, kehendak ingin meningkatkan imunisasi, kehendak ingin mengatasi masalah selsema pada waktu pagi, berair hidung, kehendak untuk menyelesaikan masalah gastrik, kehendak untuk memiliki diet yang seimbang, memiliki berat badan yang ideal dan juga detox. Okey, saya dah kongsikan pengalaman saya. Sesiapa yang ada pengalaman yang lebih bagus boleh kongsikan di bahagian komen. Kita akan belajar, sama-sama belajar. Sebelum saya tamatkan sesi pembincangan kita pada malam ni, kita ada satu promo sempena bulan November ni, iaitu Defense Duo Set, iaitu satu ESP ni kepada sesiapa yang berminat. Satu vitamin C, beli satu vitamin C dan satu ESP, dapat dua sechet ESP. Dua sechet ESP ni. Sechet ni satu sechet ni adalah satu bancuhan lah. ESP ni saya cerita dah tadi kebaikannya. Ini. Okey, seterusnya tadi Defense Duo Set. Sekarang ni kita ada promo Defense Trio Set pula. Beli satu bocong ESP bocong ni, satu dan satu vitamin C dan satu Nutriferon. Semua benda yang saya yang dipromo ni adalah untuk meningkatkan perlindungan ataupun imunisasi kita lah. Okey, dapat percuma satu kotak ESP sechet. Dapat percuma, perhantaran percuma, keahlian pun percuma. Keahlian bernilai RM35 dapat secara percuma. Okey. Tadi saya lupa nak beritahu tadi, yang ESP satu kotak, satu bocong tu, dan vitamin C satu botol tu berharga sebelum promo berharga RM258.75. Sekarang boleh dapat percuma 2 sechet ESP dengan harga RM207 sahaja. Okey, yang Defense Trio Set ni dulu berharga RM448.75, sekarang boleh dapat dengan RM359. Percuma postage, percuma keahlian. Okey, dapat keahlian secara percuma yang bernilai RM35, postage bernilai RM10. Dan satu lagi kelebihan, yang ni yang saya sendiri offer, yang beli 3 trio defense set ni, bukan 3, yang beli trio defense set ni, 3 item ni akan dapat percuma satu cincin diamond tungsten carbide ring yang saya pakai ni. Okey, saya akan describe mengenai cincin ni dalam live yang akan datang lah. Okey, siapa yang berminat dapatkan item ni, 3 item ni, dapat percuma
ESP-C ni. Dan bagi pihak saya akan bagi satu bentuk cincin eksklusif tungsten carbide ni yang saya pakai sekarang ni. Menarik tak? Menarik tu. Grab sekarang, bagi tahu orang lain supaya grab. Okey, semua tu saya sebut sekali lagi bernilai kalau beli biasa harga RM448.75. Tapi dengan keahlian dapat saya percuma tu, anda akan dapat dengan harga RM359 sahaja. Dapat percuma ESP satu kotak, dapat satu bentuk cincin premium tungsten carbide. Untuk cincin ni juga kami buat promo, beli satu VWIX harga biasa RM475, tapi dengan keahlian percuma anda akan dapat dengan harga RM380 dan juga dapat satu bentuk premium tungsten carbide ring ni. Saya akan bagi pada mereka yang membeli VWIX ni. Okey, ini dan ini dapat percuma premium tungsten carbide ring. Okey, jangan lepaskan peluang anda, grab peluang yang ada. Malam ni kita akan bagi giveaway yang saya janjikan tadi tu. Sebentar lagi saya akan buat selection yang saya akan message anda. Okey, jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang. Sila like dan share video ni, kongsikan kepada mereka. Tapi perkongsian untuk dapat giveaway tu akan tamat bila saya tekan finish ni. Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum.